Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah Rasulul Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasir wa la tu'assir wa kita bi khair wa. Saya muliakan lagi, saya kasihi ayahanda kita muslim dari masjid Sungai Tiram, Al-Haji Zabidi. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli kata puasa dari masjid, para guru, para asatizah, para alim ulama, muslimin dan muslimat, ibu ayah, ulama, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan istimewa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah dapat kita sama-sama berkumpul pada malam ini. InsyaAllah ini majlis bulanan kita di sini, insyaAllah. Bulanan, insyaAllah. Saya mudah balik. Pada asalnya tidak cadang untuk balik terus daripada Al-Azhar kepada Mesir, tapi setelah ayahanda saya kembali ke rahmatullah bumi dalam sebulan yang lepas, jadi saya ambil keputusan untuk terus menetap di Malaysia ini. Dan sekarang dalam proses pembinaan Zawiyah Nasiriyah, pondok pengajian yang saya akan buat di Pedu, di kampung saya di Pedu, Kuala Narang, Kedah. Dalam proses sekarang, hari ini baru selesai tolak tanah, dah terberhenti lebih kurang dalam seminggu lebih. Hari ini selesai, insyaAllah selepas ini akan mula proses pembinaan. Jadi saya mohon doa daripada tuan-tuan semua, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Moga-moga diberikan kebaikan pada tempat tersebut, diberkati oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya dalam perancangan insyaAllah paling cepat kemungkinan pertengahan bulan 5 tahun depan akan ambil pelajar, dan saya akan ambil yang umurnya 17 tahun ke atas, sebab tak mau bagi fikir dah pasal SPM pun semua sekali, main duduk mengaji 17 sampai 25 lebih kurang umur, ambil yang pelajar besar-besar lah. Dan syarat dia ketat sikit lah, duduk 4 tahun dan tak boleh balik ke kampung selama 4 tahun, kena duduk dengan saya, raya apa kat kampung saya, apa kebenda semua kat kampung saya. Dan 4 tahun tak boleh balik. Maksud dia masuk ke Pedu lepas ni, cok pasport, tak keluar lah. Keluar, jangan main dah, saya habaq lah. Kalau dia keluar, balik tanpa izin, saya tak akan bagi dia main dah. Kalau nak jaga hubungan, jangan main mengaji. Main kuliah biasa-biasa cukup. Jangan duduk dengan saya. Sekali main duduk, keluar, tak akan boleh main dah. Itu saya letakkan syarat tersebut. 4 tahunnya mak ayah boleh main lawat. Saya tak syarat mak ayah boleh main lawat, tapi bukan selalulah. Handset tak boleh. Walaupun umur dah 17, umur 20 lebih pun handset tak boleh. Jadi tak boleh duduk tiap-tiap hari nak kena update serta Facebook mengaji apa hari ni, mengarut semua. Kena mengaji betul-betul 4 tahun, tak boleh balik. Dan kemudian saya akan susun kelas, dan kebanyakan kelasnya dengan saya, insyaAllah. Semua kelasnya dengan saya. Tu doa lah. Moga-moga jadilah, kita tak tahu apa orang anak murid tu. Tapi yang saya nak ambil 10 orang. Saya nak ambil 10 orang. Yang pertama. Baru ni dah datang seorang, pelajar universiti, baru habis daripada USIM. Umur 24 tahun. Dia kata nak sambung master. Tapi bila dengar saya bagi syarat macam tu, dia dengan ayah dia main jumpa dengan saya, beritahu saya nak masuk. Saya kata tak balik 4 tahun ni. Tak apa Azad, saya nak duduk dia. Tak apa, kita try tengok macam mana. Dia nak duduk dia. Raya tak boleh balik, saya habaq lah. Tak payah duduk merayu nak balik raya, tak boleh balik raya. Raya dengan saya di kampung. Boleh nak buat itu? Boleh. Nak jadi kena buat sungguh. InsyaAllah. Tuan-tuan doa lah, moga-moga akan berhasil nanti, insyaAllah ta'ala. Baik, insyaAllah kita akan bacaan kita pada setiap bulan
Kita akan baca yang pertama adalah kitab yang saya karang baru-baru ini di Mesir, kitabnya yang bertajuk Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi, yang saya tulis dalam bentuk nazam. Alhamdulillah kita dah khatam kitab Asy-Syamil fi Qulasati Syama'il di masjid ini. Alhamdulillah pada tahun lepas. Alhamdulillah. Jadi tahun ni alhamdulillah baru-baru ni saya karang lagi satu kitab, yakni kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi, dan moga-moga jadi baik untuk kita bermula dengan kitab ini sebagai permulaan kepada menuntut ilmu, insya-Allah. Baik, sebelum mula kepada muqaddimah, pembacaan kitab muqaddimah ni, saya minta kepada tuan-tuan untuk buka pada muka surat yang pertama sekali, bukan nombor 1, muka surat yang ni selepas kulit kitab. Nah, ni ada saya tulis falsafah kulit kitab. Ni ada falsafah ni belakang yang mula-mula sekali. Dia ada falsafah kulit kitab. Jadi saya cetak kitab ini bukan tidak ada maksud lah, maksudnya semuanya ada maksud. Kenapa saya buat warna biru dan tanda-tanda kenapa diletakkan teko, kemudian ada cawan, kemudian ada bunga. Semua tu ada tanda dia. Apa kait dengan ilmu? Yang pertama, warna biru langit, yakni menggambarkan warna langit yang berada di tempat tinggi. Begitu jugalah kedudukan ilmu yang seharusnya dimuliakan dan ditinggikan seperti tingginya langit. Tentu kalau tuan-tuan tengok di muka surat belakang ni ada gambar orang syekh yang berpakaian jubah dan kemudian berkasut biru dan memakai serban besar. Ini adalah gambaran ulama-ulama pada zaman Turki Utsmaniyah yang mereka berpakaian sedemikian. Kenapa dipakai kasut biru? Menunjukkan keilmuannya. Itu dia pakai kasut biru. Nah, kasut warna biru dipakai ni kerana menunjukkan pada tingginya ilmu. Seperti langit, maka diletakkan dengan tanda tersebut. Dan dia pakai serban besar tadi, serban yang besar tadi itu menunjukkan keizahan ilmu, kerana Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan azimu amaimakum wa wassi'u akmamakum, besarkan serban-serban kalian dan luaskan lengan-lengan baju kalian. Ini dikata kepada para penuntut ilmu dan para ulama. Kenapa disebut begitu? Kerana nak memuliakan ilmu, nak memuliakan ilmu tersebut. Jadi dipakaikan serban besar, dan kebanyakan para ulama zaman dulu memakai serban besar kerana serban itu juga adalah kain kapan mereka, untuk mengingatkan mereka kepada mati. Baik, yang kedua teko. Teko ni apa dia? Teko ni gambaran seorang guru yang penuh isinya dipenuhi ilmu, dan amal yang sedang menuang bancuhan pelbagai jenis, dan gambaran seorang guru yang penuh isinya dengan ilmu dan amal yang sedang menuang bancuhan pelbagai jenis ilmu ke dalam dada muridnya. Jadi ini gambaran kepada guru yang sedang menuangkan ilmu ke dalam dada muridnya. Jadi tuangan air tidaklah memenuhi cawan sehingga melimpah, mengotorkan cawan dan sekelilingnya. Dan ini merupakan gambaran kepada kebijaksanaan guru dalam memberikan apa yang diperlukan oleh muridnya, bukan semata-mata yang disukai muridnya. Ini falsafah kepada pengajian. Yang diberi oleh guru apa yang diperlukan murid, bukan yang diinginkan murid. Faham tak? Jadi guru memberi apa yang diperlukan oleh murid, bukan yang diinginkan murid. Karena murid mungkin dia menginginkan yang tinggi tapi tidak sampai pada waktunya, maka tidak sesuai. Maka guru memberikan yang sesuai kepadanya. Maka karena itu dalam tuangan ini, kalau tuan-tuan airnya tidak melimpah. Karena kalau melimpah nanti dia akan mengotorkan dan kemudian kemungkinan dia tidak akan bagi faedah. Maka ini membuktikan kebijaksanaan guru tersebut. Hakikatnya, di sini disebut hakikatnya yang menuang segala adab tersebut adalah Allah. Karena itu di dalam tuangan teko ni nampak ada orang menuang tapi tidak ada orang. Tidak ada orang yang pegang teko tadi untuk tuang. Jadi siapa hakikat yang menuang tersebut? Walaupun hakikatnya nampak teko tadi yang menuang, tak, sebenarnya yang menuang tadi adalah Allah Ta'ala melalui kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah Ta'ala, Nabi kita menyebut addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, dan itu adalah falsafah kepada
uh, peradaban yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang mendidik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, yang keseluruhnya cawan. Cawan ini gambaran seorang murid yang perlu sentiasa merendah diri dan berada di bawah gurunya. Nah tu cawan di bawah, teko di atas. Kalau tidak, kalau cawan duduk di atas, teko nak tuang macam mana? Tak boleh nak tuang. Karena tu air tidak akan singgah pada tempat yang tinggi. Dia akan duduk pada tempat yang rendah. Air lebih banyak di tempat rendah, bukan di tempat yang tinggi. Di tempat tinggi kalau tuan-tuan naik atas gunung, air ni sikit saja. Yang banyak berkumpul di bawah. Karena tu orang yang sombong tidak akan dapat ilmu, dan tidak akan berkumpul padanya hikmah. Jadi ini gambaran murid yang berada di bawah gurunya dan sentiasa sabar menunggu ketika gurunya menuangkan bancuhan ilmu. Sabar tunggu. Dan bunga putih merupakan gambaran kepada keindahan dan kecantikan yang akan sentiasa mendampingi murid yang sentiasa melazimi adab kepada gurunya. Jadi itu adalah gambaran yang saya gambarkan dalam kulit kitab yang kita akan baca ini. Jadi kalau kita tengok kulit kitab ni, kita faham dengan seluruh falsafah dan kitab apa yang saya akan bahaskan di dalam ini, insya-Allah taala. Baik. Jadi saya tulis kitab ni saya buat dalam bentuk dua. Jawi, Rumi. Karena nak hidupkan juga Jawi, kerana ramai orang yang dulu saya buat kitab Syamil, bila kita letak ke depan dia main tengok, oh Jawi ya, tak balik. Jadi lah ni tak boleh nak tak balik dah, sebab dua-dua ada. Jawi ya, dak Rumi pun ada. Kalau dia tanya pula, oh ingatkan bahasa Inggeris, saya nak bahasa Inggeris. Lepas ni kita akan keluar bahasa Inggeris pula. Kalau dia marah pula, dia kata nak Urdu, dah Urdu. Si bagangga macam kan. Kita tak boleh, kita akan bagi nanti. Hak Urdu pun kita akan buat nanti insya-Allah. Baik. Jadi urjuzah ini saya hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik guru yang mengajarkan adab. Juga kepada guru saya yang mulia, al-alimul allamah, al-mutafannin, al-murabbi, al-Syekh Ahmad Mamduh Sa'ad hafizahullah taala yang tidak jemu memberi tunjuk ajar kepada saya. Ini guru futuh kepada saya. Dan juga kepada ibu dan ayahku yang tercinta, guru adabku yang pertama di alam dunia, serta anak-anakku Muhammad Abu Nur, Aisyah Siddiqah dan Maryam Safiyah, agar kalian menjadi orang yang beradab pada ilmu dan ahlinya kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga saya hadiahkan kepada seluruh para pencinta ilmu, para alim ulama, para guru yang tidak jemu mendidik para murid mereka. Jadi kerana itu kitab adab ini perlu didahulukan dalam semua majlis. Sebelum kita mulakan apa-apa pengajian, sepatutnya bagi kita untuk mulakan dengan majlis adab, kerana dengan adab ini akan memperolehi keberkatan dalam pengajian kita insya-Allah. Baik, kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah 8:48 sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa? Sampai pukul 9. Boleh tak? Pukul 9. Esok ada lagi kan? Saya minta maaf tuan-tuan, ada yang minta untuk saya pergi ke masjid sekian. Saya kata, saya main Penang ni bukan saya demand, tidak. Kita tak mau pergi masjid lain pun semua, tak. Tapi saya lebih suka kalau pergi masjid lain nak kena baca kitab lain. Kalau baca kitab sama tak lagi, apa ni orang panggil apa, tak syok pula orang di tempat tu ya. Jadi saya minta nak buat satu tempat je. Jadi hati saya ni di masjid ni, di masjid apa ni Sungai Tiram. Kalau mereka nak lagi lah saya kan. Jadi ambillah lah Tuan Haji Zabidi bagi saya dekat sini apa semua. Jadi saya lebih suka main ke sini sajalah. Jadi siapa-siapa yang nak main ke Kelah ni, main ke sini saja. Senang. Jadi tak payah pergi banyak-banyak tempat. Macam itulah. InsyaAllah. Kalau ada rezeki lagi, kalau masa ni ada sehari, seminggu ada 80 hari, insyaAllah saya akan pergi semua tempat. Tapi yang tak ada 7 hari je. Buat macam mana? Dan apa ni, insyaAllah moga Allah Ta'ala berkati waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil muallimin. Salah satu baris itu. Afdalil muallimin ala al-itlaqi. Wa ala alihi wa sahbihi khairil muta'allimina alladhina saru ala tariqil haqq, amma ba'd.
Ini adalah urjuzah al-adab. Urjuzah maknanya matan ataupun bahar rajas yang dibacakan dengan bacaan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Nah, jadi apa ni, itu dipanggil bahar rajas. Bahar rajas ni dengan, sebab tu kalau kata kita nak baca, dia akan baca dengan urjuzah dipanggil. Dengan bahar rajas, dengan bahar mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Baik. Yang telah diberi ilham oleh Allah Ta'ala kepada Al-Faqir, iaitu saya lah, untuk disampaikan kepada seluruh pencinta ilmu. Beradab dengan ilmu dan ahlinya adalah asas utama untuk mendapatkan keberkatan serta berpanjangan faedahnya di dalam menuntut ilmu. Ini ada asas yang paling utama, apa dia? Adab. Di para ulama terdahulu telah mengarang pelbagai tulisan khusus berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Imam Abdul Rahman Ibn Al-Qasim rahimahullahu ta'ala merupakan murid kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahawa beliau belajar dengan Imam Malik. Saya belajar dengan Imam Malik 2 tahun. Dan 18 tahun lagi saya mempelajari adab dengan beliau. Alangkah baiknya, kata Imam Imam Abdul Rahman Al-Qasim radhiyallahu anhu mengatakan, alangkah baiknya kalau 18 tahun, 2 tahun lagi tadi ini, saya jadikan kesemuanya dengan adab. Maknanya 20 tahun saya dengan adab. Itu lebih saya gembira dibandingkan dengan 2 tahun yang saya belajar ilmu tadi, 18 tahun dengan adab. 18 tahun belajar adab saja. Ini mempunyai sabilil mubalaghah. Maksudnya seakan nampak berlebihan. Tapi tidak, itu hakikatnya. Karena para masyayikh, para ulama, mereka tidak menjadi masyayikh pada zaman mereka, menjadi guru pada zaman mereka, melainkan setelah mereka mempelajari dan juga melihat adab para guru mereka. Sebab tu orang yang tidak ada adab tidak mampu untuk membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul adalah orang yang paling beradab. Baginda Nabi diutus oleh Allah Taala dengan adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, nama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Nah, lagi ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Semua tu berkait dengan adab. Dan kalau umat tidak beradab, maka dia telah bercanggah dengan sahibul adab, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka karena tu perlu bagi seorang tersebut untuk mengambil seperti yang ditinggalkan oleh baginda Rasul. Baik siapa yang akan terangkan adab baginda Rasul? Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik siapa yang akan menyampaikan adabnya para sahabat kepada baginda Rasul dan bagaimana mereka mempelajarinya daripada Rasul, diambil daripada para tabi'in dan bersambung sanadnya sampai kepada para ulama. Karena itu Nabi kita mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Kerana mereka mewarisi bukan hanya ilmu, tapi mewarisi adab. Untuk Allah Ta'ala bila Nabi kita Muhammad menyebut adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, maka itu perbahasan yang besar yang disebut. Sehingga disebut oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatina Aisyah ditanya oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Tak salah saya Urwah bertanya, Sayyidina Urwah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, boleh cerita tak kepada kami tentang kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlaknya baginda Rasul? Apa kata Sayyidina Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Baik, kata Imam Zabidi rahimahullahu taala, pengarang kepada kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, kata beliau dalam Ithaf disyarahkan hadis ini, kana khuluquhul Quran, ini perbahasan yang sangat tinggi dan adab Sayyidatina Aisyah yang sangat tinggi dengan Allah Ta'ala. Seakan beliau sebenarnya nak menyebut kana khuluquhu khuluqallah. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Allah. Karena dalam Al-Quran, di dalamnya ada al-amr, ada an-nahyu, dalam tu ada al-wa'du, al-wa'id, suruhan Allah dan sebagainya. Sebenarnya Sayyidina Aisyah nak beritahu akhlaknya Nabi ini adalah akhlaknya Allah. Allah Ta'ala gunakan sifat-sifat Allah kepada baginda Rasul. Ada nama yang Allah Ta'ala letak kepada Allah, diletak kepada Sayyidina Rasul. Raufur Rahim, diletak kepada baginda Nabi SAW. Itu nama Allah Ta'ala. Jadi bila Sayyidina Aisyah malu untuk nak menyebut kata akhlak Nabi ini akhlaknya Allah, maka Sayyidina Aisyah menggunakan dengan lafaz yang menunjukkan ke arah itu, iaitu kana khuluquhu al-Quran. Yani Al-Quran adalah kalamullah, ada sifatun min sifatillah. Ini sifat daripada sifatnya Allah Ta'ala. Nah, itu kalam.
Maka Nabi kita Muhammad Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu bagaimana boleh mengeluarkan perkataan kana khuluquhul Quran? Karena adabnya yang telah diajarkan oleh para baginda Rasul. Nah, tilmi suratul syekh kata ulama, kata masyayikh menyebut tilmi suratul syekh. Murid ini gambaran gurunya. Macam mana Sayyidina Aisyah boleh keluar perkataan macam tu? Karena gurunya Rasulullah. Baru dia akan keluar pancaran macam tu. Tapi kalau gurunya kasar, kalau gurunya orang yang cakapnya sembrono, cakap ikut suka, maki orang, hamun dan sebagainya, dalam pengajian kalau kata tak jerkah tak boleh. Nah, kalau tak tinggi suara dan sebagainya tu rasa tak sedap pada waktu tersebut. Maka kerana mungkin sandarannya begitu, kerana gurunya begitu. Nah, jadi apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita adab insya-Allah. Para ulama terdahulu telah mengarang pelbagai tulisan khusus berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Ada yang mengarang dalam bentuk ad-nasr, nah ini prosa, dalam bentuk karangan, dan ada yang mengarang dalam bentuk syair, macam yang kita karang ni. Karangan tentang perkara ini, iaitu berkait dengan adab, di dalam bahasa Melayu banyak terdapat di dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk tulisan tangan. Manuskrip tersebut telah disenaraikan dalam kajian Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, bilangan 15 tahun 2017, iaitu bulan Julai, oleh Muhammad Anwar Mamat, yang bertajuk Manuskrip Melayu dalam Bidang Pendidikan Islam. Satu kajian awal di Perpustakaan Negara Malaysia. Yang ini di Perpustakaan Negara saja. Yang dibuat kajian ini di Perpustakaan Negara. Dalam senarai yang dikeluarkan, hanya terdapat satu sahaja karangan berbentuk nazam atau syair yang berjudul Nazam Adab yang tidak diketahui siapa pengarangnya, serta tarikh karangannya tersebut selesai ditulis. Moga Allah Ta'ala merahmati beliau. Kita tak tahu siapa yang tulis. Nama kitab itu Nazam Adab. Tapi saya tak tahu nak baca nazam tu, mungkin dengan syairnya Melayu, bukan dengan bahar Arab. Nah, jadi karangan Al-Faqir ini berjumlah 205 rangkap syair yang telah bermula susunannya pada 3 Mac 2019 sebanyak 45 rangkap. Kemudian terhenti tulisan tersebut, tidak bersambung. Setahun saya berhenti. Nah, pada tarikh 2 Mac, cukup setahun. 2 Mac, yang ini bersamaan 7 Rejab 1441 Hijriah, Al-Faqir menyambung kembali nazam tersebut sehingga selesai dikarang pada 4 Mac 2020 bersamaan 9 Rejab 1441 selepas Isyak. Jadi saya karang sambung balik daripada 45 bait, kemudian saya sambung sampai 205 bait tersebut selama 2 hari. Saya karang di Mansurah, di kampung tempat isteri dan anak-anak saya dulu duduk sekejap untuk hantar anak saya belajar di kampung tadi. Jadi rujukan utama dalam menyiapkan urjuzah ini ada beberapa kitab yang saya rujuk. Yang pertama Ta'limul Muta'allim, karangan Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Ini Ta'limul Muta'allim ala tariqit ta'allum. Nah, dan banyak nama dia macam-macam, Ta'limul Muta'allim, tariqat ta'allum, ala tariqit ta'allum, macam-macam lah. Nah, jadi saya tulis satu je, ringkas Ta'limul Muta'allim. Ini masyhur kitab ini, yang diterjemahkan oleh Tuan Guru Haji Ismail Renggol. Kitabnya Pelita Penuntut. Ta'limul Muta'allim tadi. Kemudian Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, karangan Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Ini kitabnya. Ini kitab ini saya pelajari daripada awal sampai selesai dengan Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah taala. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kemudian Sirajut Tullabul Ulum, nazam karangan Al-Allamah Al-Arabi Ibn Abdillah Ibn Abi Yahya Al-Masari Al-Maghribi. Yang ini kitab juga dalam bentuk nazam. Kemudian Adab Al-Alim wal Muta'allim fima yahtaju ilaihi al-muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Panjang nama kitab dia. Ini karangan siapa? Karangan Al-Imam Al-Alimul Allamah Al-Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Al-Jumbani daripada Jombang, Indonesia, yakni pengasas kepada Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, ini karangan Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Selain itu, Al-Faqir juga mengambil adab-adab tersebut dengan para masyayikh yang telah mendidik Al-Faqir, khususnya Syekhuna Al-Allamah Mutafannin Al-Murabbi Dr. Ahmad Mamduh Sa'ad hafizahullah,
yang merupakan guru pendidik utama kepada Al-Faqir. Setelah memohon petunjuk daripada Allah Ta'ala, maka Al-Faqir menamakan tulisan ini dengan nama Fathul Muta'ali. Betulnya bukan Fathu, Fatha. Karena dengan nama ini jadi maf'ulun bih. Tapi ala sabilil hikayah ya, Fathul Muta'ali ataupun Fathal Muta'ali fi adabil ilmi wat talaqqi. Ini pembukaan daripada Tuhan yang Maha Tinggi pada menerangkan adab ilmu dan talaqi. Semoga karangan ini mendapat berkat seperti karangan para ulama terdahulu. Diberikan keberkatan serta tinggi adab kepada yang membacanya, menulisnya, mensyarahkannya, mengamalkannya, serta kepada yang membetulkannya dengan penuh kasih sayang dan penuh adab. Tiadalah yang baik daripada kitab ini melainkan dinisbahkan ia kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat. Manakala kekurangan itu dinisbahkan kepada penulisnya, menunjukkan bahawa yang sempurna itu hanyalah pemilik kesempurnaannya, kesempurnaan sahaja. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Nazrul Abdul Nasir. Ini saya karang dan selesai karangan ini di Qahirah, Mesir. Ya, saya tulis di Mansurah, saya selesai di Qahirah dalam perjalanan balik lepas Isyak di Qahirah sampai selesai di rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk terus mukaddimah. Jadi ini boleh buat lagu kan ni. Dia lagu dia sama macam Syamil. Lagu macam Syamil sama. Jadi mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Jadi ada 6 kali. Jadi segala puji bagi Yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Malah nak nyanyi lagi intim tutup kedai. Jadi apa ni? Ini dia punya lagu dia. Boleh buat lagu macam-macam. Lagu Alfiyah pun boleh. Ada lagu Alfiyah Ibnu Malik. Sama, dia punya bahar dia sama. Baik, kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat salam buat junjungan mulia Sayyiduna Muhammad Rasul tercinta. Juga buat keluarga dan sahabat dan tabi'in yang tak pernah kenal penat. Menyebarkan ajaran Nabi yang mulia, buat panduan umatnya yang tercinta. Baik. Jadi ini mukaddimah saja. Jadi tak perlu saya syarahkan mukaddimah itu dengan panjang lebar. Cukup kita faham yang itu dah cukup. Ada di sini ada bismillah, kemudian ada puji kepada Allah Taala, kemudian ada selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mukaddimah kitab saya yang permulaan saya telah sebutkan pada mukaddimahnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil muallimin ala al-itlaqi wa ala alihi wa sahbihi khairal muta'allimin alladhi saru ala tariqil haqq. Itu disebut sebagai dipanggil bara'atul istihlal ataupun bara'atu al-matla' dalam bahasa ilmu badi', iaitu mukaddimahnya memahamkan kepada kita apa yang akan dibahaskan dalam kitab tersebut. Karena saya sebut ala sayyidina Muhammad afdalil muallimin, maksud sebaik-baik pengajar, sebaik-baik guru. Maka ini kitab pasal guru ni. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi khairal muta'allimin, ini sebaik-baik murid yang mendapatkan pengajaran daripada pendidikan daripada gurunya. Maksudnya ini kitab berkenaan dengan guru dengan murid. Maka bila disebut khair yang terbaik, maka mereka ini mengamalkan adab yang terbaik, mengikuti saranan yang terbaik, semuanya yang terbaik. Maka kita faham, kitab ini rupanya kitab berkenaan dengan adab. Baik, masuk fasal yang pertama. Fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Tuntutlah ilmu wahai para saudara, ini kewajipan buat kita semua. Sebab saya akan mengajak di masjid ni tiap-tiap bulan. Sebulan sekali akan mengajak, insya-Allah. Tiap-tiap bulan akan mengajak, sebulan sekali. Jadi bila sebulan sekali mengajak masjid ni, habis kitab ni nanti kita akan masuk kitab lain pula. Alhamdulillah baru ni saya siap sebuah kitab lagi, kitab idaman hati pada membicarakan tentang kunci-kunci rezeki. Tu seronok baca tu. Nak jadi kaya. Apa dia kunci-kunci kekayaan? Itu ada zikir-zikir dia dan sebagainya. Saya buat syair juga. Saya buat syair. Siap dah. Alhamdulillah. Tapi tak cetak lagi. Lepas tu baru ni saya siap juga kitab Alfiyah Sirah.
1000 bait sirah Nabi SAW. Itu panjang. InsyaAllah itu kita akan baca juga nanti kalau ada rezeki, insyaAllah. Dalam proses, itu dalam proses cetakan. Baik, tuntutlah ilmu wahai para saudara. Ini kewajiban buat kita semua. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyebut di dalam hadis, "Utlubul ilma." Nabi kita mengatakan bahawa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Baik, ilmu apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Baik, ilmu apa yang dimaksudkan? Adakah semua ilmu? Tak. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu yang diperlukan oleh mereka sentiasa, yaitu ilmu fardu ain. Ini talabul ilmi, yaitu ilmi din, ilmu agama yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Dengan ilmu kita menjadi mulia, dapat membezakan kita dengan kera. Jadi ilmu ni yang membezakan kita dengan kera apa dia? Yang membezakan kita dengan binatang, ilmu. Karena kalau kata kita nak bandingkan kita dengan binatang, harimau lebih berani daripada kita. Dalam hutan jalan sekok-sekok harimau. 100 km persegi dia punya teritori dia. Harimau dalam gunung, bukit, sekok dia saja dia akan tanda kawasan. Dan kawasan dia 100 km persegi. Ini harimau. Dan dia boleh jalan malam-malam, dia boleh relax, tak ada masalah apa. Kita kalau masuk hutan, jenuh. Takut hantu, takut harimau. Jadi harimau kalau kata kita nak lawan berani dengan binatang, harimau lebih berani daripada kita. Nak lawan kuat, gajah lebih kuat daripada kita. Boleh angkat kayu balak, 2-3 kayu balak. Apa dia lagi? Nak kira dengan kasih sayang. Kasih sayang, binatang lebih kasih kepada anak dia daripada kita. Tamam. Nak kira dengan sifat-sifat yang ada pada binatang, yang musyarakah yang ada pada kita dengan binatang yang lain, persamaan banyak. Tapi ada satu sifat, satu perkara yang Allah Ta'ala berikan yang tidak ada pada binatang, yang menyebabkan kita menguasai binatang. Apa dia? Akal. Akal yang Allah Ta'ala berikan, yang dipandu dengan ilmu. Maka ini akan menyebabkan binatang yang kuat dipimpin oleh manusia. Gajah, orang boleh tarik hidung dia. Harimau, orang boleh masuk dalam sarkis, boleh tibai dia. Kenapa? Karena ilmu. Karena adanya ilmu pada manusia, karena adanya akal. Karena itu akal yang membezakan kita dengan binatang. Sayyiduna Adam dimuliakannya dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Jadi Sayyiduna Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ilmu. Itu Sayyidina Adam alaihissalam ketika bertemu dengan para malaikat Allah Taala, bila disebutkan tentang bila malaikat bertemu dengan Sayyidina Adam, Nabi Adam bertemu dengan para malaikat, dalam Al-Quran Allah Taala sebut apa dia ayatnya? Qala ya Adamus, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Lagi qalu anba'ana bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. A'lamu ma ghaibas samawati wal ardh. Jadi Nabi Adam alaihi salam diberikan oleh Allah Taala dengan kemuliaan ilmu. Maka karena sebab itulah para malaikat Allah Taala memuliakan Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga mereka sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Setelah ayat tadi baru sujud. Setelah ayat berkenaan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam diajarkan dengan asma. Saya tanya kepada Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullahu taala, adakah Nabi Adam diajarkan dengan semua bahasa? Sebab dalam tu ayat tu asma saja disebut dengan nama-nama. Baik, adakah semua nama-nama dalam dunia ni diajar kepada Nabi Adam? Nampak? Kata Syekh Jamal, "Na'am." Saya kata, daripada mana Syekh ambil? Ayat tu baca tak habis. Baca habis. Dia kata. Lamma anba'ahum bi asma'ihim, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Laumma tubduna. Ada ayat satu lagi. Saya tengok balik. Ayat mana? Ayat tu juga. Surah Al-Baqarah. Ni dia. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal mu'allama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Saya tanya kat Syekh Jamal, Allah Ta'ala ajak kepada Nabi Adam semua nama tak?
Dalam Quran Allah Ta'ala kata wa'allama Adam al-asma'a. Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma', nama-nama. Baik, adakah nama-nama dalam bahasa Melayu ni pun Allah Ta'ala ajak juga kepada Nabi Adam. Bahasa Urdu, bahasa kata, Allah Ta'ala ajak juga kepada Nabi Adam. Kata Syekh, ya betul. Saya kata, dari mana Syekh? Sebab dalam tu sebut wa'allama Adam al-asma'a. Saya kata baca habis ayat tu, baca tak habis. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua. Oh, kita tak pasal mereka duk baca dah. Kullaha, semua ayat, semua nama diajarkan oleh Allah kepada Sayyidina Adam AS. Karena tu, maka summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Jadi disebabkan kerana kemuliaan tadi, maka malaikat buat apa? Fasajadu. Mereka sujud, kecuali yang sombong, yang tidak beradab, illa iblis aba wastakbara. Wa kana minal kafirin. Maka syaitan, iblis termasuk di kalangan yang sombong, dan yang sombong tidak akan mendapatkan kebaikan. Baik. Jadi Sayyiduna Adam dimuliakannya dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Malaikatnya tu kembali kepada Allah. Nya tu nya Allah. Ilmu itu penyelamat di dunia. Di akhirat pasti beroleh bahagia. Bukti ilmu sesuatu yang berharga diminta oleh baginda tambahannya. Baginda Rasulullah SAW meminta kepada Allah tambahan ilmu. Allahumma zidni ilma. Nabi tidak minta Allahumma zidni mala. Ya Allah, tambahkan hartaku ya Allah. Tak. Nabi minta Allahumma zidni ilma. Yang itu diminta oleh Nabi kita Muhammad, itu bukti ilmu adalah sesuatu yang paling mulia dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan pangkat, dibandingkan dengan apa sahaja. Ilmu yang paling mulia sekali. Tamam? Maka Nabi kita meminta kau tersebut. Waktu saya sebut dalam bait ini, bukti ilmu ini sesuatu yang berharga karena ia diminta oleh baginda Nabi SAW tambahannya. Cukuplah tentang kemuliaannya, si jahil gembira dinisbahkannya. Cukup ilmu ini mulia. Kenapa? Karena orang jahil seronok ketika mana mereka dinisbahkan kepada ilmu. Betul tidak? Orang bodoh, orang jahil, ketika kita kata dia, ya alim, ta'al, wahai alim, ya syekh, ya murabbi, ta'al, kita dia rasa macam mana waktu tu. Dia memang jahil pun, tapi bila orang panggil dia ya alim, ya ustaz, ya kaza, panggil kat dia dengan gelaran-gelaran tersebut, dia akan rasa macam mana? Mah ni syok kan? Tapi kalau panggil dia jahil, tengok, ya jahil, dia akan kata apa? Oh, ajak dia kata. Walaupun memang dia jahil pun, dia pun tahu dia jahil. Tapi bila orang panggil dia jahil, dia akan marah pada waktu tersebut. Tapi kalau panggil dia ya alim, digelar dengan ilmu, terus seronok. Kenapa? Karena ilmu ni mulia. Semua orang nak nisbah kepada dia. Dan jahil ni benda hina, sehingga orang jahil pun tak mau panggil dia jahil. Itu bukti dia. Betul tak? Sebab tu dalam apa ni, saya sebut tadi di masjid tadi waktu Jumaat, kuliah Jumaat pagi tadi di kampung saya beritahu kata apa ni, tidak ada bidang dalam dunia ini tak boleh orang tadi yang tidak masuk dalam madrasah ataupun pusat pengajian yang sepatutnya. Contohnya kalau kata dia engineer, dia tak boleh jadi engineer kalau dia tak keluar daripada perguruan engineering, daripada kuliah engineering. Tak boleh keluar. Tak boleh jadi engineer kalau dia bukan daripada perguruan tersebut, dia daripada kuliah tersebut, fakulti itu. Tak boleh jadi arkitek kalau kata dia tak keluar daripada tempat pengajian berkaitan dengan architecture. Tak boleh jadi lawyer kalau dia tak keluar, dia tak ambil daripada bidang guaman ataupun ambil chambering di Scotland ke, di UK ke, untuk tambah dia punya sijil dan juga pengalaman dia. Betul tuan-tuan? Tapi satu je bidang, dengar YouTube boleh jadi alim. Bidang agama, ini paling hebat sekali. Faham? Semua bidang takkan boleh dengan dengar YouTube. Tak ada seorang lagi zakat ni jadi engineer dengan dengar YouTube. 4 kali dengar YouTube, terus pergi kat syarikat engineering, dia habaq saya nak jadi engineer. Kata mana sijil? Tak, sijil tak ada. Sekat ni dengar YouTube 4 kali je kata. Bagian engineer saya meminat tu je kata. 4 kali dah tengok. Fizik pun baca gitu-gitu je. Tak tahulah dia kata, tapi rasa-rasa macam boleh kot. Cari kena sepak. Siapa pun tak akan bagi lah. Tapi bidang agama baru 4 kali, 5 kali boleh bercakap lagi hadis. Baca hadis baris pun tak betul. Baca ayat Quran sikit, 2-3 patah. Weh, cakap sedap. Panggil lah, naik atas mimbar.
buka kitab, dah mula ada berceramah dan sebagainya. Ini bidang paling ajaib. Kata. Ini kata siapa ni? Ini kata guru saya, Maulana Syekh Abdul Huda Ya'qubi. Kata ini bidang yang paling ajaib dan bidang yang paling cepat orang mengaku pandai. Bidang apa? Bidang agama. Betul tak betul kan? Masuk program 4 bulan, 3 hari, 4 hari, keluar. Terus jadi, Masya Allah. Figure, public figure. Padahal dia bukan jadi suatu ikon pun untuk agama ni. Disebabkan dia keluar daripada program-program tadi. Buat masalah apa-apa sikit, lah kali orang tala habis semua kat Tok Guru. Ustaz-ustaz semua kena. Faham tak? Sebab tu sekarang ni zaman fitnah. Zaman orang minat dengan agama Allah Ta'ala, orang minat nak mengaji dan sebagainya, tapi kalau kata lahirnya, dan itu memang itu telah disebut oleh baginda Rasul SAW, kasratul khutaba wa qalilul fuqaha wal ulama. Ulama kurang, khatib lebih banyak daripada, penceramah lebih ramai daripada guru, para alim ulama. Yang kita akan sebut sadaqa Rasulullah, benar yang Nabi sebut, yang itu dah berlaku. Kita tak larang untuk dakwah tak ada masalah, boleh tidak ada masalah. Tapi yang menyeru kepada siapa sebenarnya dakwah tersebut? Kepada Allah dan Rasul. Nak mengenalkan kepada Allah dan Rasul. Bukan dakwah mengenalkan kepada diri dia. Dakwah mengenalkan kepada diri tak akan selesai. Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang pertama yang dihantar oleh baginda Rasul ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Sayyidina Mus'ab sampai ke Madinah Al-Munawwarah disebabkan kerana beliau, nama baginda Rasul disebut pada setiap rumah dalam Madinah Al-Munawwarah. Faham tuan-tuan? Dan Sayyidina Mus'ab, dia bawa tu kepada siapa sebenarnya? Di Madinah dia pergi tu nak kenalkan orang kepada diri dia. Lah. Dia tak kata saya ni orang pertama dihantar oleh Rasulullah. Yang dihantar oleh Rasulullah ni bukan jalan-jalan, cik. Rasulullah yang hantar untuk ajak ahli Madinah mengajak Quran, jadi ahli fatwa di Madinah pada waktu tersebut. Muda lagi orangnya, kaya raya, tinggalkan dunia hanya kerana semata-mata untuk laksanakan arahan baginda Rasul SAW. Nak cari redanya Allah dan Rasul. Apa yang berlaku? Yang dikenalnya orang Madinah Sayyidina Rasul. Maknanya apa dia? Dia bukan bawa diri dia ke situ. Dia bawa Sayyidina Rasul SAW. Disebabkan kerana dia mengenalkan umat Madinah kepada Sayyidina Rasul alaihissalam. Apa yang berlaku? Seluruh dunia kenal dia. Tuan-tuan, kita bawa kenal diri kita, sakat kita aja orang kenal. Lain kali akan jadi buruk balik selepas itu. Kerana kita ni lemah. Tapi kalau kita bawa untuk kenal kepada Allah dan Rasul SAW, orang akan kenal Allah dan Rasul, dan secara automatik orang akan kenal orang yang bawa kepada Allah dan Rasul tadi. Itu dipanggil package. Dia akan bawa dapat sekali. Faham tuan-tuan? Kita nak ayak, botol pun dapat walaupun lepas tu tahu. Betul? Kita nak ayak, cawan akan main sekali. Yang kita nak tu ayak tu Sayyidina Rasul SAW. Tapi cawan tu sekali akan dibawa main. Sekali pada waktu tersebut. Gambarannya begitu. Bak botol ini, kalau tak ada ayak dalam ni, duduk tengah padang pasir, tak ada kimah apa. Tak ada apa-apa harga. Walaupun tulis dekat depan botol itu 3,000. Tapi dalam tak ada isi. Tak ada apa dia. Disebabkan kerana ada ayak dalam tu, maka botol ini berharga. Betul tidak? Macam tu juga kita. Kita ni macam botol ini lah. Dalam ni kalau ada Allah dan Rasul, berharga kita. Kalau tak ada, buang pada waktu tersebut, tak ada apa. Jadi bukan bawa untuk kenal diri kita. Bawa kenal diri kita, orang tak akan kenal kita. Kita sama dia. Faham tak? Baik. Bukti ilmu sesuatu yang berharga diminta oleh baginda tambahannya. Sikit lagi. Dia norma baru ni dia rasa macam laju tu. Dia nak buat macam mana kan? Itulah. Kita ni di suasana baru ni. Tak boleh nak buat macam mana. Waktu pun makin singkat, kita rasa. Kemudian apa ni, kena jaga dan sebagainya. Kan ni dah ada kluster yang baru pula. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ni semua nak uji kita punya sabar kita, syukur kita dengan nikmat Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita sebelum ni. Baru kita rasa ni macam mana nikmat sebelum ni yang telah berlalu. Tapi habislah. Sekarang ni kita kena hidup dengan suasana yang baru. Alhamdulillah nikmat yang banyak juga Allah Ta'ala bagi. Baik, ilmu perhiasan buat ahlinya, kemuliaan anugerah darinya. Jadi apa dia? Ilmu ini adalah perhiasan buat ahlinya. Ahli ilmu, perhiasannya ilmu.
Kata orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu akan dihiaskan kepadanya dengan al-waqar, dengan ketenangan, keizzahan, kemuliaan dan sebagainya. Ulul ilmi itu gelar yang mulia disertakan mereka dengan anbiya. Apa makna ni? Apa makna ni? Baik, yang kedua belah ni. Ulul ilmi itu gelar yang mulia disertakan mereka dengan anbiya. Disertakan mereka ni dengan para anbiya Allah Ta'ala. Di mana? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Ini saya ambil daripada ayat Quran. Allah Ta'ala mengatakan, Syahidallah annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ayat tu, no? Terjemah tengok. Siapa yang bersaksi bahawa Allah itu Tuhan? Syahidallah annahu la ilaha illahu. Yang menyaksikan Allah itu Tuhan, yang pertama Allah sendiri. Huwa Allah Ta'ala sendiri. Kemudian siapa? Wa malaikatuhu, para malaikat Allah Ta'ala menyaksikan bahawa Allah itu Tuhan. Yang ketiga siapa? Kelompok yang ketiga, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ulul ilmi disebut dalam satu ayat. Itu kata para ulama mufassirin mengatakan bahawa ulul ilmi itu gelar yang mulia disertakan mereka dengan anbiya. Dalam ayat tadi Allah Ta'ala sebut wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baik, mana anbiya disebutkan dengan sifat yang sama, mana ulama disebutkan dengan sifat yang sama, iaitu ulul ilmi, maksud yang mempunyai ilmu. Ini sahibul ilmu, pemilik ilmu, disebutkan dengan satu ayat. Ini kata para ulama, antaranya Maulana Syekh Muhammad Awwamah rahimahullah ta'ala, kata beliau di sini, kata para mufassirin, kata mereka ini menunjukkan ketinggian para ulama sehingga mereka disertakan sebutan tentang mereka dalam satu ayat dan disifatkan mereka dengan sifat yang sama dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ajib. Ini sifat yang sangat mulia. Sehingga Allah Ta'ala meletakkan para ulama ini dalam satu sifatnya anbiya. Faham tak? Ini bukan sifat yang lekeh-lekeh. Kerana itu kena muliakan ulama. Ulama bukan orang biasa, bukan kerana mereka yang mengangkat diri mereka sebagai ulama, tapi kerana Allah Ta'ala yang suruh kita muliakan mereka. Kerana itu saja. Kita tengok orang cium tangan tok guru, orang tua cium tangan orang muda. Kenapa orang tua boleh cium tangan orang muda? Kerana dia faham tentang masalah ilmu. Dan orang muda tadi pun yang dia dicium tangan dia tadi, dia pun kena faham juga. Kerana ini orang yang faham dengan saya pun bagi cium, kerana untuk nak bagi saya pun ambil berkat dengan dia juga. Itu Maulana Syekh Abdul Rahim Badruddin Jad rahimahullah, guru saya, dia pernah cerita kepada kami. Dia kata pernah satu hari waktu ketika dia umur 10 tahun, dia dah boleh bercakap dah. Ayah dia ulama besar mazhab Maliki di Mesir, di kawasan Aryaf, kampung. Satu hari dia kata dia naik khutbah, waktu nak turun ada seorang tua main nak cium tangan dia. Bila orang tua tu nak cium tangan dia, dia tarik tak bagi. Orang tua tu nak cium lagi, dia tarik tak bagi. Sampai orang tua tu menangis, teriak nak cium tangan Tok Guru. Ni anak orang dia muda. Akhirnya dia tengok ke ayah dia. Ayah dia kata apa? Bagi cium. Dia pun cium. Dia pun bagi. Akhirnya dia main jumpa ayah dia, dia tanya. Dia kata, ayah, kenapa ayah suruh dia cium tangan saya? Sepatutnya saya yang cium tangan dia. Dia orang tua, saya orang muda. Nah, saya yang patut ambil berkat dia. Apa kata si ayah ni? Perkataan ni besar. Kata dia, wahai anakku, ni kata Syekh Badruddin Jad, dia cerita kat kami. Dia kata, ayah dia kata dekat dia, wahai anakku, kamu tidak tahu berkatnya di mana? Di tangan kamu kah? Di mulut dia kah? Faham? Kamu tak tahu berkat tu di mana satu? Di tangan kamu kah berkat tu, ataupun di mulutnya orang tua tadi? Dan kemungkinan kamu juga nak ambil berkatnya dia. Maka kamu biarkan dia cium tangan kamu. Bukan kamu kerana kamu sombong dan sebagainya, kerana kamu juga nak mengambil barakah yang ada pada mulut orang tua tersebut. Tuan-tuan. Tapi ada sebahagian masyayikh kita tawaduk, tarik tangan, tak bagi orang cium tangan dia. Saya pernah tarik nak cium tangan Syekh Amru Wardani hafizahullah ta'ala. Itu saya nak tarik tangan dia, nak cium, dia tarik tangan. Saya tarik lagi nak cium, tarik lagi tangan. Dalam Masjid Azhar, tarik lagi. Nah, dia kata, arju. Dia kata, saya harap jangan cium tangan saya. Saya kata, Maulana, al-adab muqaddam ala al-ittiba'. Dia bagi arahan ke saya. Dia kata, jangan cium. Tak boleh. Saya kata, al-adab muqaddam ala al-ittiba' ya Sayyidi. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Kata dia, cium. Terus dia bagi cium pada waktu itu.
Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Itu kaedah ulama. Itu disebut dalam adabnya Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Sayyidina Ali waktu ketika menulis perjanjian Hudaibiyah, dia tulis nama min Muhammad Rasulillah ila qaidil Quraisy. Tulis surat macam tu. Suhail bin Amr waktu tu tak Islam lagi. Dia datang, dia kata padam Rasulullah tu. Padam perkataan Rasulullah, letak Muhammad ibn Abdullah faqat. Cukup, dia kata. Apa Rasulullah? Dia kata kalau kami kata dia Rasulullah, buat apa kami main bincang? Kalau kami mengaku dia Rasulullah, nak bincang buat apa ni? Tak payah perbincangan. Samsing. Nah. Maka Rasulullah kata apa? Imhu. Padam, Nabi kata. Buang perkataan tadi. Tak mana perkataan Rasulullah tu tolong buang. Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata tak. Sekali-kali tak akan buat ya Rasulullah. Nabi bagi arahan ni. Nabi kata padam. Kan tu arahan tu. Sayyidina Ali kata tak. Saya tak akan buat. Ni di sini para ulama keluarkan kaedah. Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Adab lebih dahulu daripada mengikuti arahan. Karena Sayyidina Ali tak mau padam karena beradab beliau dengan Rasulullah. Saya tak akan padam sekali-kali. Karena ini perkataan yang mulia. Nah. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasul? Sayyidina Rasul tak marah Sayyidina Ali. Sayyidina Rasul tak kata, kan saya bagi arahan tu. Arahan Rasul kena buat. Mana boleh tinggal? Tak. Di baginda Nabi SAW tahu tentang ilmunya Sayyidina Ali dan faham dengan perkara tersebut. Sayyidina Rasul adalah khazinahnya. Dia punya tempat simpannya ilmu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah kata apa? Mana Rasulullah tu? Mana perkataannya? Sayyidina Ali tunjuk di tempat tersebut, Nabi sendiri yang padam dengan tangan Nabi SAW. Faham tuan? Al-adab muqaddam 'ala al-ittiba'. Jadi ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Habis. Okey, kita baca dua lagi lepas tu kita berhenti. Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Apa dia ni? Para ulama ini adalah seperti bintang yang gemerlapan. Mereka ni seperti bintang yang menunjukkan jalan. Yang mana mereka menerangi buat dua kegelapan. Apa dua kegelapan tersebut? Saya sebut pada bait yang seterusnya. Kejahilan, kezaliman dihapuskan. Dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Jadi para ulama, mereka ini akan menerangi dua kegelapan. Apa dia kegelapan yang pertama? Kegelapan jahil. Daripada jahil akan jadi ilmu, berilmu. Yang kedua kegelapan zalim. Akan jadi orang yang adil pada waktu tersebut. Daripada zalim jadi adil. Dihapuskan, dimusuhi si jahil dan juga syaitan. Dan orang alim, dua musuh dia. Yang pertama orang jahil akan memusuhi orang alim. Sebab tu kalau kata kita mencintai para ulama, kita pun termasuk min zumratihim. Faham tak? Kita termasuk di kalangan mereka. Akan bangkit nanti di akhirat bersama dengan mereka. Karena apa Nabi sebut dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia kasihi. Kita hanya kasih dengan ulama sahaja. Allah Ta'ala akan samakan kita dengan mereka di akhirat nanti. Walaupun kita tak jadi ulama. Hanya kerana cinta. Faham? Tapi kalau jauh daripada cinta kerana jahil, maka kita tak akan bersama dengan mereka. Karena Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahab. Seorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita bersama dengan ulama, ulama tadi pula dia cinta dengan siapa? Dia cinta dengan gurunya. Gurunya bersambung-sambung sampai kepada Nabi SAW. Dan kesemua ulama sudah tentu mereka hati mereka dengan Rasulullah SAW. Maka siapa yang bersama dengan para ulama, mencintai mereka, bermakna mereka akan mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Saya maksudkan ulama di sini, ulama. Maksudnya yang menguasai ilmu. Yang menguasai ilmu, yang takwa kepada Allah Ta'ala, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takutkan Allah hanya para ulama. Yang tu yang saya maksudkan dengan perkataan ulama tadi, iaitu yang orang-orang yang takutkan Allah dan juga orang-orang yang menguasai ilmu tersebut dengan khasyah kepada Allah Ta'ala. Takutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maksud bagi ulama yang betul, dan juga syaitan membenci mereka. InsyaAllah esok, bukan esok waktu duha, esok waktu duha kita akan sambung bacaan pada yang seterusnya, tamhid, perkara asas yang diperlukan oleh penuntut ilmu, insyaAllah. Nanti akan masuk dalam ni. Ada satu bab yang saya letak dalam kitab ni, bab baru, yang tidak ada dalam kitab-kitab yang lain setakat yang saya tengok. Setakat ni tidak ada dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, tidak ada dalam Ta'limul Muta'allim, tidak ada dalam kitab Siraj Tullabil Ulum, tidak ada. Iaitu bab berkaitan dengan adab ibu ayah dengan guru.
Jadi saya ada satu lagi bab saya letak dalam ni, adab ibu ayah dengan guru. Kenapa saya letak bab tersebut? Kerana ramai di kalangan ibu ayah pada waktu sekarang yang tidak beradab dengan guru. Dia nak anak dia saja beradab, dia tak beradab. Maka saya letakkan bab khusus adab ibu ayah dengan guru. InsyaAllah ada masa kita akan sampai pada bab dia nanti, insyaAllah ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahaladzim li wa lakum. Saya mohon ampun, mohon maaf. Esok kita akan bertemu lagi dengan jadual yang telah ditetapkan oleh pihak masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.